Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia Allah. Pada malam ini sekali lagi kita dapat bersama-sama untuk meneruskan lagi perbincangan kita, di mana pada malam ini kita akan masuk dalam surah baru, iaitu surah Al-Imran. Surah Al-Imran. Al bermakna keluarga. Al di situ bukannya, sebenarnya kalau kita tengok dalam Quran saya ni, dia macam sambung Ali Imran, tapi sebenarnya dia tak sambung, dia alif lam saja macam tu. Imran, Ali Imran, bukan Al Imran. Bukan macam tu. Ali itu dia satu perkataan, maknanya keluarga, kumpulan. Ya. Dalam Quran sebut juga Ali Fir'aun, geng Fir'aun, ada juga. Jadi Imran, Al-Imran. Surah ini juga dikenali oleh ahli tafsir dengan Suratul Nasara. Suratul Nasara, surah orang Nasrani. Sebab dalam ni ada membicarakan tentang kedatangan gerombolan ataupun kumpulan, satu kumpulan pendeta Nasrani daripada Najran. Najran ni di Arab Saudi juga sekarang ni, tapi dia pada zaman tu orang Najran tu dia beragama Kristian. Okey, jadi dia hantar tulembai dia untuk berdiskusi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan Nabi Isa dan kitab Injil. Jadi ada disebut dalam surah Ali Imran. Dan kita akan jumpa juga cerita yang agak panjang berkaitan dengan keluarga Nabi Isa alaihissalam, itu Ali Imran. Ya. Bila sampai masanya kita akan tengok insya-Allah. Okey, jadi itu sedikit sebanyak berkaitan dengan surah Ali Imran. Dikenali juga sebagai salah satu daripada Zahrawain. Iqra'uz Zahrawain. Bacalah dua surah yang menerangi, Al-Baqarah wa Ali Imran. Surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Ya, Nabi suruh baca sebab ialah Al-Quran ini memang suruh baca belaka, tapi disebut di situ sebagai satu kesaan tu nak tunjukkan kepada kepentingan. Okey. Jadi surah ini antara surah yang dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim dan dimulakan dengan Alif Lam Mim. Seperti biasa, saya tak akan masuk panjanglah perbincangan sebab daripada awal surah Al-Fatihah dulu sudah dibincangkan. Bismillahirrahmanirrahim ini perbincangan di kalangan ulama ialah berkaitan satu makna Bismillahirrahmanirrahim itu kita dah dalam Al-Fatihah, dalam surah Al-Baqarah kita dah jelaskan. Kemudian seperti biasa juga, tak akan saya ulang lagi, iaitu perbincangan berkaitan dengan Bismillah itu adakah salah satu daripada ayat Al-Quran ataupun ia adalah diletakkan di situ sebagai pembuka kepada surah. Macam-macam pandangan. Sebab itulah bilangan ayat Al-Quran ini tidak, salah satu faktor yang menyebabkan tidak ada kata putus dalam bilangan ayat Al-Quran ialah salah satunya ialah perbezaan ulama dalam membilang Bismillah. Ada yang mengatakan bahawa Bismillah setiap surah itu adalah satu ayat. Ada yang mengatakan Bismillah dalam Al-Fatihah sahaja sebagai satu ayat yang berasingan. Ada yang mengatakan semuanya bukan ayat. Okey, berbeza pandangan lah.
Kemudian alif lam mim. Kita katalah alif lam mim ni ayat yang pertama. Alif lam mim ada juga dalam surah Al-Baqarah, sudah dijelaskan jugalah. Nampaknya laju macam ni sebab sudah dijelaskan macam alif lam mim. Dalam surah Al-Baqarah juga alif lam mim ditulis dengan sambung, tetapi dibaca dengan berasingan. Tulis sambung alif lam dengan mim. Sepatutnya baca alam, tapi dibaca alif lam mim. Dibaca satu-satu hurufnya. Sebab apa macam tu? Sebabnya ialah Nabi SAW membacanya secara satu-satu. Jadi bacaan itu yang dikendaki lah. Kita nak ambil daripada siapa? Mesti ambil daripada Rasulullah SAW. Okey, jadi dibaca dengan alif lam mim. Dari sudut makna dah dijelaskan juga. Dan orang yang antara lain, ramailah orang yang kumpul makna-makna, orang yang mentafsir alif lam mim. Dan antara orang yang mengumpul secara terperinci ialah Syekh Muhammad At-Tahir bin Ashur di dalam kitab dia At-Tahrir wa Tanwir. Sekitar saya tak ingat secara tempat, tapi sekitar 29 pandangan dalam mentafsirkan alif lam mim sahaja. Antara yang biasa kita dengar, dia kata alif lam mim ni adalah huruf yang menjadi simbolik kepada Al-Quran. Al-Quran itu adalah susunan daripada huruf-huruf. Ada yang tafsir macam tu. Ada yang mentafsirkan bahawa alif lam mim ni adalah ejaan huruf bagi memberi satu kejutan ataupun satu perasaan ingin tahu. Ketika Al-Quran ini turun, orang Arab faham dan percaya bahawa Nabi SAW seorang yang tidak pandai membaca dan menulis. Tiba-tiba dia sebut alif lam mim. Itu dia mengajak orang pada masa itu untuk mendengar apa yang nak disampaikan. Ya. Dan alif lam mim ni ada banyak lagi tafsiran dia. Tafsiran daripada ulama, dia meletakkan andaian. Tapi salah satu tafsiran yang saya sangat seronok dengan, saya suka, ialah tafsiran Ibnu Ashur sendiri dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir tu. Selepas dia kumpul banyak pandangan, dia bagi pandangan dia sendiri. Pandangan dia ni unik, tak ramai orang berpandangan demikian. Dan unik, iaitu dia kata salah satu daripada simboliknya ialah Allah nak mengajar orang Islam bahawa kitab suci Al-Quran dan ajaran Islam ni ajaran yang perlu diwacanakan. Perlu diwacanakan. Sebab apa? Sehingga ayat Al-Quran itu sendiri mengandungi maksud yang tidak jelas. Bukan semuanya ayat Al-Quran itu jelas. Ayat Al-Quran itu sendiri mengandungi maksud yang tidak jelas. Bila tidak jelas, setiap orang memberi pandangan yang berbeza. Jadi orang Islam ni diajar untuk mendengar pandangan-pandangan orang lain dan tidak rasa bersalah untuk memberi pandangan. Jadi di situ tradisi ilmu wujud apabila kita dengar pandangan, lepas tu kita beri pandangan, lepas tu kita pun cuba untuk mencari manakah pandangan yang lebih kuat dalam keadaan yang harmoni. Dan kita tak cepat menghukum. Bila kita ada satu pandangan, kita anggap pandangan orang lain tu macam sesat, sedangkan dia tidak dijelaskan oleh Allah SWT. Dan kita kena faham bahawa memanglah ajaran Islam ni dia tidak semuanya jelas 100% apa yang nak
Tuhan tak sampaikan dalam bentuk yang jelas kepada Tuhan, sampaikan dalam bentuk yang kabur dan menerima pentafsiran. Dan budaya ilmu tu wujud dengan cara demikian. Cuba bayangkan kalau sekiranya dalam Islam ni semua benda dijelaskan sejelas-jelas. Macam 1 + 1 2, 1 kali 1 2, 1 campur 2 3. Tak, 1 campur 2 berapa? 1 campur 2 4, salah. 1 campur 2 3. Tak ada ruang nak pergi. Tak ada. Sebab apa? 1 campur 1 2. Jadi ajaran Islam, Al-Quran sendiri dia bukan macam tu. Dia beri satu ayat, orang ni faham macam ni, orang ni faham macam ni, orang ni ambil pengajaran ni, orang ni pengajaran. Lepas tu kita boleh bincang pula, pandangan kau ni lemah ni sebabnya gini-gini, pandangan aku lebih kuat sebab ini hujah dia. Hak jawab balik. Bukan dalam bentuk seorang sesat masuk neraka, seorang betul, kan? Tak semestinya. Jadi kita kena faham benda tu. Apabila umat Islam ni hilang semangat macam ni, dia belajar agama dalam bentuk yang sangat simplistik. Ni boleh ke tak boleh? Boleh. Okey, terima kasih Ustaz. Orang kata tak boleh, sudah kau. Ustaz aku kata boleh. Maknanya betul dan salah, hitam dan putih, syurga dengan neraka, tu je. Tak ada gitu. Ilmu tak macam tu. Sebab apa terjadinya begitu? Sebab kita kurang ilmu. Budaya ilmu tak subur. Sebab orang yang budaya ilmu dia subur, dia faham bahawa dalam banyak benda kita ada wacana. Wacana tu ada percambahan minda, kepelbagaian pandangan, kepelbagaian hujah. Ni pun hujah dia mirip-mirip nak betul, ada macam kuat, tapi kadang-kadang ada juga benda yang nampak. Yang ni ada dari sudut ni dia macam kuat juga, tapi dari sudut dia ada kelemahan dia. Ada juga macam tu. Bukannya mentang-mentang belajar agama je. Ini tu guru aku ni, dia ni pandai. Siapa tak serupa dengan dia semua sesat lagi. Kunci syurga duduk tangan dia seorang. Mana boleh gitu, Jadi sebab itulah Ibnu Ashur dia mentafsirkan bahawa simboliknya ayat yang mengandungi kekaburan yang sangat tinggi diletakkan di depan Quran untuk menyatakan kepada orang Islam bahawa orang Islam ni adanya boleh menerima percambahan minda, kepelbagaian pandangan. Dalam mentafsirkan kitab suci itu pun dah ada dah. Bayangkan dalam perkara lain, dalam perkara yang lebih lanjut, yang di luar daripada kitab suci, sudah tentulah perbezaan itu lebih besar. Macam tu. Kalau kita boleh hayati maksud ini, banyaklah isu tak jadi masalah dalam masyarakat Islam. Logik ke ada orang dia nak suruh ulama yang dia ikut tu, misalnya ulama sudah beberapa kurun selepas zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu pula, siapa yang tak faham Islam mengikut teknik ulama yang dia beberapa kurun ni, semua dia agak sesat lagi. Mana boleh macam tu? Sebab dasar ataupun tunggul kepada ajaran Islam Al-Quran dan Sunnah. Macam tu. Orang lain ni dia kepelbagaian, tapi dia punya asas apa? Al-Quran, Sunnah. Macam tu. Okey, Al-Quran tu sendiri dah boleh ditafsirkan banyak. Macam mana? Maknanya betapa ada kepelbagaian dalam agama, dalam mengamalkan agama, dalam memahami Al-Quran, memahami hadis. Kalau Al-Quran macam tu, dah macam mana hadis? Okey, jadi itu satu tafsiran yang pada saya lah cukup menarik lah.
daripada Syekh Muhammad Tahir bin Ashur. Kemudian ayat kedua, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa al hayyul qayyum. Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Allahu la ilaha illa hu. Allah tidak ada Tuhan kecuali Dia. Di sini apa fokus pertama ayat ini? Ayat ini dia nak menafikan Tuhan selain pada Allah. Allahu la ilaha, tidak ada Tuhan. Bila kita kata Tuhan dalam konsep Islam, Tuhan ni apa dia? Bila kita kata Allah tu Tuhan kita, kalau kita kata dia ni Tuhan, apa sifat Tuhan yang jelas? Iaitu kita tidak menganggap ada Tuhan yang disembah selain daripada Allah. Tuhan yang disembah, kalau kita anggap sembah Tuhan ialah sujud, rokok, kita beribadah kepada Dia dalam kata kita semayang, tak cukup lagi. Sebab apa? Kita juga dilarang berdoa kepada, meminta daripada selain pada Allah. Waktu semua ulama Islam tak ada seorang pun ulama Islam kata kita boleh minta daripada selain pada Allah. Dalam minta dalam erti kata beribadah, contohnya, wahai pokok tembesu, berilah rezeki kepada aku. Memang tak boleh. Matilah ulama mana pun memang tak boleh. Sebab sesuatu selain pada Allah kita tak boleh memohon daripada Dia sebagai satu permohonan. Bukan macam kita suruh kawan kita, mari kerja hari ni, mari rumah nak tumpang naik kereta. Itu lain. Kita bukan beribadah kepada Dia. Ni memohon tak. Dia tu comok situ je, kita minta rezeki dengan pokok. Memang tak ada ulama Islam yang kata boleh. Tak ada. Kalau kata ada tu pelik lah tak? Ya. Yang ada ni kat mana? Kalau dia minta daripada orang dengan kepercayaan orang tu minta dengan Allah, tu ada. Tapi kalau nak kata minta dengan orang tu boleh memberi dengan sendirinya, memang tak ada. Itu bukan akidah Islam. Dia tu beri sendiri. Minta pokok tu comok situ, bapa minta dengan pokok, tak, pokok ni boleh beri. Itu tak boleh. Jadi apa yang kita anggap Tuhan tadi tu, dia bukan kita kata Allah Tuhan, ni pun Tuhan juga. Bukti dia kat mana? Bukti dia Al-Quran menyebut alasan orang kafir Mekah bila dia menyembah berhala. Dia bukan kata berhala ni Tuhan yang menjadikan alam semesta. Dia tak kata. Orang kafir Mekah, dia tak kata berhala tu yang mencipta alam ni. Bumi dicipta oleh berhala, bintang, planet, apa semua kita ni dicipta oleh berhala. Bukan, dia tak anggap. Tapi dia kata apa? Ma na'buduhum illa liuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami menyembah benda ni, tidaklah kami menyembah benda ni kecuali benda ni boleh mendekatkan kami dengan Allah. Nampak tak? Maknanya walaupun dia percaya kepada Allah, tetapi dia percaya kepada satu benda lain yang menyamai sifat Allah pun dianggap orang tu dah mempertuhankan benda tu. Boleh secara umumnya tu kita. Jadi bila Tuhan kata Allahu la ilaha illa, Allah tidak ada Tuhan kecuali Dia. Tuhan, tidak ada Tuhan dari segala sudut tadilah. Dari sudut kita menganggap Dia tu Tuhan yang mencipta alam. Dari sudut Tuhan dialah yang
kita minta, kita rendahkan diri kita, kita tujukan ibadat kita hanya kepada Allah. Benda lain tak berhak. Nabi tidak berhak. Dia bukan Tuhan. Lepas tu nak memohon, meminta daripada Allah. Lepas tu segala sifat-sifat kesempurnaan orang lain tak ada, Allah saja ada. Memberi rezeki dengan sendirinya, dengan secara mutlaknya Allah. Menghidupkan Allah, mematikan Allah. Jadi banyaklah kepercayaan. Maksud tidak ada Tuhan kecuali Allah tu, semua benda tu tadi. Sebab tu nak masuk Islam, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tuhan dalam gambaran tadi yang kita hambakan diri kita, yang kita buat permohonan, yang mencipta alam semesta, yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan, Allah saja. Kalau kita berada dalam tauhid macam tu, la ilaha illallah kita akan nampak bahawa dunia ni kecil lah ke. Dia tak ada kuasa lah. Tak ada kuasa. Kalau tak ada kuasa macam tu, cuba pergi duduk tidur tengah jalan raya, lalu trailer sebiji, tengok macam mana. Bukan itu kita takut pada benda tu mengikut sebab musabab, tapi secara mutlak dia boleh ambil nyawa kita, tak boleh. Tak boleh ambil nyawa kita dengan izin kehendak Allah. Allah jadikan sebab musabab manusia ni. Bila patah tengkuk dia mati. Oksigen tak boleh nak sampai ke otak, mati. Trailer tu langgar, pecah. Bukan tak boleh nak sampai dah, otak awak pun pecah, mati. Jadi bukannya trailer tu ambil nyawa awak, menentukan awak hidup dan mati, tak ada. Allah yang menentukan. Itu sebab musabab. Tak susah sikit pun nak faham benda tu. Jadi kita la ilaha illallah. Kalau kita suburkan tauhid kita ni, menjadikan kita melihat semua dalam dunia ni semuanya bukan Tuhan, tidak ada sifat Tuhan. Hanya Allah saja yang ada sifat yang ilah tadi tu. Yang dialah yang kita sembah, dialah yang mencipta alam semesta, dialah yang kita rendahkan diri, yang kita abdikan diri. Lain tak ada semua. Jadi tauhid kita pun suci, bersih. Macam tu. Bersih lah. Apa? Nabi tak ada sifat. Nabi boleh ambil nyawa orang ke? Tak boleh. Nabi boleh beri rezeki ke orang? Tak boleh. Dia utusan Allah. Kamu ni tidak memuliakan Nabi. Bukan mulia Nabi, bukan dengan kita angkat dia boleh ambil nyawa orang. Mulia Nabi bila kita angkat dia menyampaikan mesej yang Allah suruh bagi kat dia. Itu cara memuliakan. Sebab dia bukan Tuhan. Jadi tak perlulah kita pada teori dalam Nabi ni ada Tuhan lah, dua dalam satu. Apa teori macam tu? Senang je teori kita. Iaitu kita senang je kaedah tauhid kita. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nabi Muhammad SAW utusan Allah. Sebab tu dia jadi asas kepada Islam. Bila jelas benda tu. Ni semayang menyembah siapa? Menyembah Allah. Allah macam mana? Dah kalau percaya dalam Nabi tu pada Allah juga. Macam mana? Dua dalam satu. Keliru. Dia berlebih-lebihan dalam memuliakan Nabi. Sehingga dia nak tunjuk Nabi itu akan kita bincangkan. Jadi Allah la ilaha illallah. Sebab apa ayat ni duduk kat sini, para ahli tafsir
Dia nak tengok kesinambung, sebab ke apa ni, munasabah ayat tu duduk kat sini, kerana perbincangan akan datang berkaitan dengan penyelewengan yang berlaku oleh masyarakat Nasrani yang meletakkan Nabi itu ada sifat Tuhan. Jadi di mukaddimah surah ni dia bercakap tentang tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sebab apa? Bila awak kata Nabi Isa anak Tuhan, dia sebenarnya dah memiliki sifat Tuhan. Ubat dia apa? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sebab apa? Dia tak kata Nabi Isa Tuhan. Betul, dia tak kata Tuhan dalam erti kata bahasa biasa. Tapi dalam prinsip Islam, satu sifat Allah awak bagi dekat dengan orang tu, dia jadi kamu telah menganggap dia pun Tuhan. Sebab sifat Tuhan tidak boleh dikongsikan dengan siapa-siapa. Yang maha memberi rezeki tak boleh dikongsi, tak ada. Okay, jadi la ilaha illa al-hayyul qayyum, yang hidup. Sebab apa? Nabi Isa mati. Allah tidak mati. Sifat Allah sifat hidup. Tapi hidup manusia, hidup mesti nyawa. Tuhan semua sifat-sifat Tuhan ni sebenarnya dia mutasyabihat. Dia kabur. Kita tidak boleh faham tentang Tuhan 100%. Ada orang dia kata awaluddin ma'rifatullah. Benda pertama dalam agama ni mengenal Allah. Dia betul dari satu sudut. Tapi kalau kita nak kenal Allah 100%, tak boleh. Mustahil. Tak boleh. Tuhan ni kita kenal dia lebih banyak kita tak kenal daripada kita kenal. Saya boleh bagi contoh. Kita kata Allah berfirman. Dalam Quran dia guna istilah qala Allah, berkata Allah. Berkata Allah, kalau kita gambarkan berkata manusia, tak betul. Berkata manusia kena ada suara. Nak berkata kena ada peti suara. Ni gegar keluar ke mana. Kalau peti suara ada, tak ada angin daripada paru-paru tolak, tak jadi apa. Dia sebab peti suara tu kena gegar, baru keluar suara. Kalau tekuk kita ni kering, tak ada air liur, nak gerak macam mana benda tu? Tak bunyi. Kena ada air liur pula, menggerakkan lidah untuk keluar nak sebut perkataan. Lepas tu bunyi tu dia dalam bentuk gelombang, dia pergi ditangkap oleh telinga tu pula mesti ada gegendang hantar isyarat kepada tulang tu pergi ke otak. Itu semua makhluk manusia. Tuhan tak macam tu. Jadi firman Allah macam mana? Kita tak tahu 100%. Tapi gambaran kita, Tuhan berfirman. Kita faham cerita, tapi kita tak faham hakikat sebenar. Jangan pula bila kata agama ni kita mengenal Allah, dia nak suruh kenal Allah, macam dia kenal anak dia diri. Mana boleh? Anak kita ada rambut putih, rambut panjang, kepala botak, ada rambut. Itu anak kita, itu manusia. Tuhan kita tahu. Allah melihat, Allah maha melihat. Macam mana dia melihat? Mana kita tahu dia melihat macam mana? Jadi akhirnya kita faham, tapi kita faham separuh. Hakikat kita kenal dia betul-betul 100% tu kita tak kenal. Sebab tu tak cukup orang tu kata kalau nak dalam bentuk dia nak kenal Tuhan macam dia kenal benda yang dia boleh tengok, benda yang dia dengar, tak boleh. Sebab itu Allah lebih memfokuskan apa? Al-Quran. Dia lebih memfokuskan kita mengenal makhluk Allah untuk mengakui
keagungan Allah. Lebih bagus Al-Quran macam tu. Tapi ada setengah orang ni dia membincangkan tentang zat Allah, apa yang Tuhan buat. Dia berbincang seolah-olah mengenal Allah ni, mengenal benda tu. Dari sudut Al-Quran berlawanan dengan metod Al-Quran. Metod Al-Quran disebut makhluk Allah untuk menyatakan tentang Allah. Nampak tak itu? Lepas tu metod yang paling bagus sekali ni ulama mana? Ialah kalau Quran guna metod tu, itu yang paling bagus lah. Dalam mengajar, dalam mengenalkan manusia, mengenalkan Allah kepada manusia, Al-Quran menggunakan teknik dia memberitahu tentang makhluk Allah. Lalu dia buat kesimpulan kebesaran Allah, keagungan Allah. Macam tu. Ada aliran ni tak, dia nak kenal Allah tu sendiri. Kalau perbuatan Allah tu yang dia nak tahu 100%. Payah. Contohnya dalam Al-Quran, kadang-kadang Quran sebut Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Kadang-kadang Al-Quran kata, sebab kamu degil, aku tak bagi hidayah. Mana tu? Jawapannya, hakikatnya kita tak tahu. Kita tahu. Tapi apa yang kita tahu? Yang kita tahu, kita dituntut untuk berusaha. Satu, kalau kita, saya tak faham dah ni. Bukan alasan awak tak faham. Awak belajar ke tak? Awak usaha ke tak? Lama. Iaitu manusia dipersoalkan berdasarkan apa yang dia buat, usaha yang dia lakukan. Bukannya kita nak faham benda itu sampai. Sebab itulah terjadinya perbincangan yang tidak berpenghujung. Sebenarnya orang kafir ni, dia mati, dia masuk neraka, Allah dah tentukan dia masuk neraka ke, ataupun sebenarnya dia yang tak nak masuk neraka? Hidup bincang benda gitu. Tak ada keputusan. Sebab apa? Al-Quran sewaktu dia terangkan benda tu, dia tak bagi keputusan. Sebab bukan dia nak suruh kita fikir benda tu. Dia nak suruh kita berusaha. Sebagai seorang manusia, kamu kena berusaha untuk mendapat hidayah. Kalau kamu tak berusaha, kamu akan dipertanggungjawabkan. Macam tu. Soal ni Allah buat ke, ni itu dia tak bagi keputusan. Ya. Itu terjatuhnya, terseretnya para pengkaji kita kepada benda tu yang membuatkan kepada akhirnya perbincangan tu berlarut, tak ada kata putus. Sebab apa? Sebab dia nak mengenal perbuatan Allah secara spesifik. Sedangkan Allah memang tak beritahu daripada awal lagi. Kalau kita cari itu siasat macam mana Tuhan melihat, sampai ke bila pun kita tak jumpa. Kita tidak dituntut mengenal Allah melihat tu macam mana, tetapi kita hanya dituntut untuk kita tahu Allah Maha melihat. Kesan dia, aku kalau derma orang tak nampak pun tak kisah, sebab Allah Maha melihat. Kalau aku buat ibadah, orang tak puji pun tak ada masalah. Aku bukan nak, sebab apa? Sebab Allah Maha melihat. Tapi bagaimana Allah melihat, dia tak suruh kita kaji. Jadi apa yang mendekatkan diri kepada Allah? Bukannya mengenal cara bagaimana Allah melihat, dia akan mendekatkan diri kepada Allah. Tak mendekatkan diri kepada Allah pun. Sebab tu kadang-kadang kita tauhid kita dia terseret belajar benda yang tak perlu. Ni kritikan sikit lah, ramai orang tak setuju tak? Sebab tu cara Al-Quran mengajar tauhid ni mudah dan efektif. Dengan kita faham apa yang diberitahu oleh Al-Quran tu, dia menimbulkan benda yang positif, iaitu memberi kesan kepada iman dan amal. Adapun cara tadi untuk siasat, cara Tuhan kata apa, maksud kata Allah apa, yang itu tidak membawa kepada iman dan amal. Ya. Sebab dia tidak dituntut. Jadi Al-Hayyu yang hidup, hidup namanya mati. Cuba nisbahkan Tuhan ni mati, negatif.
Al-Hayyu hidup, dia positif. Al-Qayyum yang berdiri dengan sendiri, iaitu dia tidak memerlukan kepada orang lain. Tuhan tak perlu pada orang lain. Jadi amalan kita bukan kerana kita nak menyumbang pada Allah untuk menguatkan dia, tak ada. Amalan kita adalah untuk menyelamatkan diri kita. Senang kan benda ni. Kemudian kita pergi satu ayat lagi, kita berhenti pada ayat ketiga. Nazzala alaikal kitaba bil haqq. Nazzala alaikal kitab. Allah menurunkan kepada kamu Alkitab. Dalam Al-Quran ni ada dua teknik dalam dia kata menurunkan. Kadang-kadang dia menggunakan perkataan anzala, kadang-kadang dia menggunakan perkataan nazzala. Sebab apa? Sebab teknik penurunan ini mengikut ijtihad lah, mengikut pandangan Imam As-Sayuti. Dia kata Quran ni turun dua cara. Satu cara dia turun sekali dulu ke langit dunia. Cara yang kedua dia turun secara berperingkat dan banyak kali dari langit ke dunia, dari langit dunia kepada Rasulullah SAW. Dia tak turun daripada Lauh Mahfuz kepada dalam Nabi tu, dia tak turun macam tu. Dia turun dua peringkat. Jadi anzala dengan nazzala menunjukkan kepada salah satu daripada. Jadi dua-dua tu betul. Okey. Nazzala alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi. Dengan benar, kebenaran. Al-Quran itu sesuatu yang benar, yang betul. Ya. Musaddiqan lima baina yadayhi. Dia pun sebutlah sifat Al-Quran tu. Sebab apa? Dia kata Allah menurunkan kepada engkau, wahai Muhammad, Alkitab. Sebenarnya Quran ni, Alkitab ni maknanya apa? Alkitab ni tulisan. Kitab ni kitab lah, sesuatu yang ditulis di dalam kertas tu dipanggil Alkitab. Al-Quran masa dia turun, dia tak turun dengan kertas. Mari nak apa ni pun nak beza kertas macam tu, tak ada. Dia turun dalam hati Nabi SAW, tetapi dipanggil Alkitab. Jadi orang pun pelik, apa pula dia turun bukan dalam bentuk kitab, dia turun bukan dalam bentuk kertas, tetapi Allah menamakannya Alkitab. Alkitab itu sendiri dia berasal daripada perkataan kataba, yang tubuh. Kataba maknanya tulis. Maknanya pada masa dia turun tu, dia nak suruh dah Quran ni ditulis. Kenapa tak? Sebab dia pun menamakan kitab yang dia turun dalam hati itu dengan sesuatu yang ditulis, dengan kitab. Memang dia nak suruh tulis dah. Nazzala alaikal kitaba bil haqq. Okay. Kemudian dia pun terangkanlah, ini teknik Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita akan jumpa banyak tempat. Dan bukan teknik, bukan di sini saja, isu lain pun macam tu. Bila dia cakap satu benda, dia akan elaborate benda tu. Contohnya di sini, tadi dia cakap tentang Allah. Lepas tu bila dia sebut je Alkitab, dia pun elaborate kitab tu. Lalu dia pun kata musaddiqan lima baina yadayhi. Kitab aku turun kat kau ni, dia membetulkan, membenarkan apa yang ada di depannya. Ada di depan dia ni, maknanya apa kitab yang telah ada, kitab yang telah turun, iaitu kitab-kitab samawi daripada Nabi-Nabi yang telah dia membenarkan. Jadi kalau zaman Nabi SAW ada kitab Taurat dan Injil, Al-Quran ni bukan nak kata sebenarnya Injil dengan Taurat tak ada sebenarnya, bohong je, ada Quran saja, bukan. Dia mari dia kata memang betul, kitab Injil dengan Taurat itu daripada Allah, memang betul. Tetapi yang belum diselewengkan lah. Tapi dia nak kata benda tu ada, bukannya
Tak ada karut dulu, tahu nak Injil dia karut. Tak ada, dia mengakui musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala Taurat wal Injil. Lalu dia pun kukuhkan, dan Allah lah juga yang menurunkan Taurat dan Injil. Di sinilah para ulama ni dia kadang-kadang dia bincang detail. Kadang-kadang benda tu kita rasa macam tak ada lah efek amalan sangat. Sebab apa? Sebab masa dia kata dia turunkan kitab, dia gunakan perkataan nazala, menurunkan, tapi dengan wazan nazala fa'ala. Tetapi bila dia kata Allah menurunkan kitab Taurat dan Injil, dia kata anzala. Jadi lain wazan dia. Isu dia sebab apa masa kat sini fa'ala, di sini af'ala. Besar kemungkinan, ini tafsiran lah, tafsiran Tuhan tak beritahu secara jelas, tapi besar kemungkinan kitab Al-Quran ni dia turun sikit-sikit, dan besar kemungkinan berdasarkan teknik dia kata anzala ini, salah satu kemungkinannya ialah kitab Taurat dan Injil diturun seketul. Besar kemungkinan, sebab perkataan nazala, kalau kita tengok dalam peristiwa Nabi Yusuf, ketika perempuan isteri menteri itu nak tuduh Nabi Yusuf berzina dengan dia apa semua tu, dia menggunakan wazan fa'ala untuk menunjukkan dia menutup pintu. Wa ghallaqatil abwab, dia menggunakan fa'al. Sebab apa? Dia nak kata dia tutup pintu ni, dia tutup pintu ni, dia tutup pintu ni. Dia bukan satu pintu, dia tutup banyak pintu. Besar kemungkinan Al-Quran disebut sebagai nazala, Allah turunkan. Yang anzala, dia nak, kalau tafsiran, sebab tu kata kalau mendalam sangat tafsiran ni kadang-kadang tak padan dengan kita pun ada juga. Sebab kita tak tahu benda tu pun macam mana, yang tak ada mutalak ke mana lah. Tapi itulah tafsiran. Bukan saja-saja tafsir gitu, tapi dia ada sebab dia, merujuk kepada penggunaan bahasa. Al-Quran tak kata secara 100% macam tu, tetapi dia penggunaan dia tu boleh mengisyaratkan kepada benda tu. Sebab tu tafsiran tu sendiri mungkin berbeza, tak jadi masalah pun ya. Okey, jadi saya rasa setakat itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam ni. Tapi ya, silakan. Dia ada fungsi yang berbeza. Cuma kita je lah, saya bukannya tahu semua benda yang saya tahu je saya boleh bagi tahu, yang tak tahu tu saya pun tak bagi tahu lah. Dan kadang-kadang saya tahu tapi saya tak bagi tahu sebab perbincangan tu tak perlu. Kita tengok sebab bukan Al-Quran beritahu pun kau anggap tak perlu. Bukan, orang macam kita ni kalau kita bincang yang tinggi-tinggi sangat dia tak ada guna juga. Kita bincang yang basic-basic. Sebab tu sekolah ni ada darjah 1, darjah 2, darjah 3, 300, 2, 3, 4, 5. Kalau pelajaran darjah 5 tu apa tak ajar darjah 1? Ni budak tu esok lagi sekolah kan? Jadi kita pun macam tu juga. Tak semuanya ada dalam kitab tu kita kena sampaikan. Kita kena tengok keperluan. Jadi kadang-kadang memang saya tak tahu benda banyak kan, kita bukan ilmu banyak sangat. Kalau kita baca tahu waktu je lah boleh bagi tahu. Kadang-kadang tahu tapi tak semangat nak bagi tahu. Macam tu kan? Jadi mudah-mudahan kita baca sedikit sebanyak ni dapat memberikan kepada kita kefahaman tentang kitab Allah, kitab Al-Quran.
objektif paling tinggi dia, sehingga kita boleh ambil pengajaran daripada Al-Quran. Dengan kita baca Quran, kita dapat ambil. Yalah, kalau kita tak mampu secara seorang diri untuk kita faham gitu, kita secara beramai-ramai macam ni. Saya baca kat rumah, saya mari saya kupas. Bukan saya tahu, buku je tahu gini, bukan. Kat rumah baca dah. Kalau sini baru nak baca, tuan-tuan rimah pula. Baru boleh baca, baca baru nak jelas. 2 ayat, tidur lah jemaah. Jadi saya pun berkorban. Semalam saya dah baca dah. Hari ni kupas. Satu. Boleh ya? Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.